Unit 8 Kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat pendidikan dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan Malaysia. Matlamat pendidikan membangunkan manusia berdasarkan fitrah dan melahirkan keharmonian diri, mencapai kesedaran diri, berpengetahuan dan mengembangkan potensi diri selari dengan fitrah dan nilai keharmonian manusia. Matlamat pendidikan bertujuan mensosialisasikan individu dalam masyarakat. Pendidik manusia berfikir secara rasional, bebas dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan berkesan. Matlamat pendidikan satu proses mengemban potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Perubahan kurikulum dilakukan dari semasa ke semasa dengan tujuan kelangsungan masa depan negara. Perubahan amalan dari reaktif kepada produktif adalah merupakan beberapa strategi pembangunan kurikulum pendidikan yang diamalkan. Perancangan dan pembangunan sesuatu kurikulum perlu diurus dengan teliti untuk memastikan supaya kurikulum bukan sahaja relevan dengan keperluan tetapi juga berkualiti, cemerlang dan beretika, berupaya menjulang martabat pendidikan negara di peringkat global. Para perancangan dan pengubah akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan isu, khususnya menyediakan kurikulum pendidikan formal yang seragam secara berpusat. Pendidikan format persekolahan yang seragam untuk semua sekolah kerajaan dan bukan kerajaan disediakan secara berpusat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan format pusat perkembangan kurikulum adalah bahagian utama yang bertanggungjawab merancang dan membangun kurikulum persekolahan untuk peringkat prasekolah, rendah dan menengah. Yang ketiga, kurikulum untuk pendidikan teknikal dan vokasional adalah tanggungjawab Jabatan Pendidikan Teknikal. Proses perkembangan kurikulum. Proses pertama, analisis keperluan. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pembangunan dan pengembangan. Yang keempat, pelaksanaan terhad. Yang kelima, pelaksanaan dan penyebaran. Yang keenam, akhir sekali, penilaian. Peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Yang pertama, kita melihat peranan kurikulum kebangsaan. Antara peranan kurikulum kebangsaan yang utama ialah melahirkan tenaga kerja mahir, berilmu dan kreatif. Hal ini adalah untuk memastikan bakal pekerja tempatan dilengkapi dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan demi membangunkan ekonomi negara. Contohnya, negara kita amat memerlukan tenaga kerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan teknikal agar perkembangan industri di Malaysia dapat ditingkatkan. Kesannya, negara kita dapat melahirkan tenaga kerja mahir yang mencukupi untuk membangunkan nama di persada dunia. Seterusnya, peranan kurikulum kebangsaan yang kedua pula ialah pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Perkara ini amatlah penting kerana masyarakat kita terdiri daripada bangsa berbilang kaum. Dengan adanya kurikulum kebangsaan, perpaduan dapat dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Semua individu dapat mempelajari bagaimana untuk menghormati budaya kaum lain di samping menjadi masyarakat yang bertolak ansur. Seterusnya adalah peranan kurikulum sekolah. Bagi peranan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia pula ialah mewajibkan setiap murid untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar waktu persekolahan seperti pada waktu petang selepas tamat waktu persekolahan. Dengan adanya aktiviti kokurikulum, kita dapat melatih diri menjadi seorang pemimpin. Hal ini kerana setiap badan beruniform atau kelab persatuan akan mempunyai seorang pemimpin yang berwibawa untuk menjadi ketua.
Pemimpin yang dipilih pula perlulah bertanggungjawab dalam semua hal. Justru, sifat kepimpinan ini dapat diasah sejak mereka di bangku sekolah lagi. Selain itu, kurikulum sekolah juga berperanan dalam menerapkan aspek-aspek ajaran agama yang baik dalam pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang sangat memerlukan suasana beragama. Hal ini kerana pengajaran dalam kelas semata-mata belum mampu untuk menerapkan nilai murni beragama secara menyeluruh. Justru, program-program bina insan dan dakwah perlu memainkan peranannya serta persekitaran yang baik juga penting dalam usaha memupuk akhlak murni di kalangan murid-murid. Bagaimana kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan? Antara matlamat pendidikan kebangsaan ialah melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan baik serta menghayati ciri-ciri yang berikut. Ciri-ciri yang pertama, berilmu pengetahuan. Kedua, berpegang teguh kepada agama. Ketiga, bersedia memberikan sumbangan terhadap kemakmuran dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Keempat, memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu. Kelima, berakhlak mulia. Keenam, berketerampilan mulia. Peranan kurikulum untuk mencapai hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dengan mewujudkan serta mengadaptasi komponen utama yang diterapkan dalam kurikulum kebangsaan. Antara komponennya ialah komponen yang pertama ialah kandungan. Kandungan yang terdiri daripada kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Yang kedua ialah kurikulum standard sekolah rendah KSSR untuk kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Dan ketiga ialah kurikulum standard sekolah menengah KSSM untuk murid-murid yang melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3 pada usia 13 hingga 15 tahun dan juga murid-murid yang melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah atas pada tingkatan 4 dan 5 pada usia murid-murid 16 hingga 17 tahun. Komponen yang kedua ialah kaedah. Kaedah merupakan usaha mengupayakan murid-murid menguasai kandungan yang diajar kepada mereka. Kaedah yang pertama ialah bercerita. Dengan bercerita dapat memperkembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor murid-murid. Boleh mendapatkan maklumat tentang fakta, konsep maupun pengetahuan yang digabung jalinkan melalui sesuatu kisah. Kaedah yang kedua ialah demonstrasi. Ialah sesuatu kaedah yang terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Kaedah yang ketiga ialah lawatan. Lawatan dapat memberikan pelajar satu peluang baru untuk belajar melalui pengalaman dan kemampuan untuk belajar dengan melakukan sesuatu perkara yang bukan sahaja mendengar maklumat yang diajar di kelas secara pasif. Kaedah yang keempat ialah perbincangan. Ialah infrastruktur melepaskan format yang menentukan kuliah dan sebaliknya mengawal apa yang diajar dengan mengenalikan perbincangan. Komponen yang terakhir ialah penilaian. Penilaian yang pertama ialah ujian pencapaian sekolah rendah UPSR untuk murid tahun 6. Namun, pada 28 April 2021, YB Menteri Kanan Kementerian Pendidikan Dr. Razidin telah mengumumkan bahawa UPSR telah dimansuhkan. Pemansuhan UPSR diisi dengan penilaian bilik darjah. Yang kedua ialah pentaksiran tingkatan 3, PT3 untuk murid tingkatan 3 yang telah dimulai pada tahun 2014 yang telah menggantikan penilaian menengah rendah PMR. Yang ketiga ialah Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang diduduki oleh murid tingkatan 5.
Yang keempat, sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM untuk murid tingkatan 6 atas, dan yang kelima ialah sijil tinggi Agama Malaysia STAM. Penilaian dilakukan untuk menentukan objektif yang dibentuk tercapai. Seterusnya, kita masuk kepada kurikulum standard kebangsaan ke arah menterjemahkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kurikulum standard kebangsaan terbahagi kepada 3. Pertama, kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kedua, kurikulum standard sekolah rendah. Dan ketiga, kurikulum standard sekolah menengah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah untuk menyuburkan potensi pelajar. Hal ini demikian kerana para pelajar perlu menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan ke sekolah. Standard kandungan dan pembelajaran berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta nilai komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan fizikal, estetika, serta perkembangan keterampilan diri. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan mampu menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, termasuklah menguasai kemahiran asas sebagai persediaan ke alam sekolah rendah. Kurikulum standard sekolah rendah telah diperkenalkan pada tahun 2011 dan berpotensi mengisi proses transformasi oleh KPM. Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah berupaya membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang agar murid dapat mencapai standard pelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pelajar-pelajar dikehendaki menduduki ujian penilaian sekolah rendah iaitu UPSR bagi murid tahun 6. Oleh itu, perkara ini dapat melahirkan generasi yang cemerlang dari segi intelek, akal budinya dan kuku jati diri. Dalam kurikulum standard sekolah menengah pula, pelajar melanjutkan pelajaran di peringkat menengah rendah dan peringkat menengah tinggi. Konsep kurikulum standard sekolah menengah berasaskan standard di mana memerlukan pelajar menduduki peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 dan sijil pelajaran Malaysia. Pelajar juga dapat mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sasial ke arah pembangunan KSSM, iaitu melahirkan insan yang berilmu, mahir, berakhlak dan berbudi. Secara kesimpulannya, pendidikan yang berkesan mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan bagaimana pelaksanaannya dapat dijalankan. Falsafah pendidikan kebangsaan memberi panduan tentang perkara yang perlu dilakukan agar dapat mencapai matlamat pendidikan Malaysia.